Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali dalam rancangan Jom Belajar Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Nasar. Jadi pada kali ini kita akan bincang-bincangkan sedikit tajuk yang paling senang, yang paling mudah, yang sering kita temui di dalam setiap kali kita belajar bahasa Melayu, iaitu kata ganti nama diri. Ya, kata ganti nama diri. Baik, pertama sekali kita kena kenal dulu apa yang dikatakan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ini terbahagi kepada tiga, terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertamanya kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama. Kata ganti diri nama pertama bermaksud orang yang bercakap. Contoh macam sekarang cikgu bercakap. Cikgu adalah kata ganti nama diri pertama. Senang. Contoh-contoh yang lain nanti kita akan bincangkan kemudian. Kata ganti diri yang kedua ialah kata ganti diri kedua. Orang yang kita lawan bercakap. Sekarang kata cikgu bercakap. Cikgu bercakap dengan anak-anak semua. Jadi anak-anak itu adalah kata ganti diri kedua. Contoh. Okey, cikgu bercakap dengan kamu. Kamu. Awak. Engkau. Itu kata ganti diri kedua. Cikgu bercakap, cikgu yang pertama. Cikgu berlawan bercakap dengan siapa? Itu yang kedua. Manakala ganti nama diri yang ketiga ialah orang yang jauh berada daripada kita. Kita cuma menceritakan tentang dirinya. Dia tak tahu apa pun yang kita sembangkan di antara ganti nama diri pertama dengan ganti nama diri kedua. Jelas di situ? Jelas? Okey, jelas. Baik, terima kasih. Okey, sekarang kita akan pergi kepada jenis-jenis ataupun kategori kata ganti nama. Kata ganti nama pertama, kedua dan ketiga ini terbahagi kepada dua, iaitu adakah ianya secara tunggal ataupun secara jamak. Tunggal bermaksud satu. Tunggal ataupun seorang, anak tunggal contohnya. Tunggal. Ya. Tunggal untuk seorang, manakala jamak untuk jumlah yang ramai, melebihi daripada seorang. Mungkin berdua, bertiga, berlima, satu kelas, ya, satu padang bola. Jadi itu membezakan di antara tunggal dan jamak. Okey, kita mulakan dengan kata ganti nama diri yang pertama. Pertama sekali, aku. Aku biasa digunakan untuk bercakap dengan orang yang paling rapat sekali. Kawan-kawan sebaya, kawan-kawan yang selalu kita bergurau senda. Rapat. Aku nak pergi ke pasar, kata Ahmad kepada kawannya Ali. Menggunakan perkataan. Ataupun kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Amin. Kita menggunakan aku sebagai ganti nama. Jangan sesekali kita menggunakan ganti nama aku itu dengan orang yang lebih tua, yang bukan kita orang lebih tua seperti mak ayah ataupun datuk nenek sebagainya. Jangan berbahasa aku, nanti akan dipanggil anak yang tidak bertata susila. Baik, seterusnya kita pergi kepada ganti nama diri pertama, orang yang bercakap. Yang kedua iaitu saya. Saya biasanya dirujuk kepada orang yang baru kita kenal. Kita baru nak berkenalan dengan orang. Assalamualaikum, saya Nasaruddin. Tuan? Ya. Contoh. Ataupun dalam situasi rasmi. Contoh macam kalau kita lihat orang datang merasmikan sesuatu bangunan ataupun majlis, dia menggunakan ganti nama diri saya. Dan begitu juga kalau bercakap di dalam kelas, cikgu juga menggunakan ganti nama saya sebab dalam urusan rasmi. Jelas ya? Jelas, baik. Seterusnya kita pergi kepada ganti nama diri pertama, iaitu beta. Okey, untuk beta tidak boleh sembarangan orang menggunakannya. Kerana beta hanya
digunakan oleh golongan istana dan terutamanya khusus kepada sultan ataupun raja. Contoh ayatnya seperti Sultan Melaka bertitah, beta hendak melawat seluruh negeri Melaka pada hari ini. Bertitah itu maknanya memberi arahan. Dia menggunakan ganti nama beta. Jangan pula kamu menggunakan beta, salah tu, ya, salah. Okey. Ganti nama diri pertama seterusnya adalah hamba. Hamba adalah dipetik daripada bahasa Melayu klasik sebagai ganti nama diri saya. Kalau sekarang kita guna saya. Tapi kalau zaman Hang Tuah, zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka, zaman-zaman Kesultanan dahulu-dahulu, mereka menggunakan hamba. Contoh ayatnya, hamba akan menuntut bela di atas kematian sahabat hamba, kata Hang Tuah. Ya, mereka menggunakan ganti nama hamba. Sebenarnya hamba itu juga bermaksud saya kalau pada masa sekarang. Ya, jelasnya? Okey. Satu lagi ganti nama diri pertama yang digunakan dalam bahasa Melayu lama ataupun bahasa istana adalah patih, merujuk kepada diri sendiri apabila kita bercakap dengan sultan. Contoh macam kalau kita lihat filem-filem lama, ada dialog-dialog seperti ini. Ampun tuanku, sembah patih harap diampun. Patih juga bermaksud saya, tetapi dalam bahasa istana dia menukar kepada patih. Baik, daripada yang cikgu sebut tadi, aku, saya, hamba, beta, patih tadi, semuanya ganti nama diri tunggal untuk mewakili seorang sahaja. Kami dan juga kita. Yang membezakan kami dengan kita ialah kami ini hanya diri orang bercakap dengan kelompok orang bercakap, tapi tidak termasuk dengan orang yang dia lawan bercakap. Orang ganti nama diri kedua tu tak masuk. Mereka sahaja. Contoh ayat, kami hendak pergi ke kedai, kata Fazil dan juga Rahman kepada Abdul. Maknanya hanya Fazil dan Rahman sahaja yang akan pergi ke kedai. Mereka menggunakan kami, tidak termasuk Abdul yang disebut tadi. Jelas? Tapi kalau dia menggunakan perkataan kita, jom kita pergi ke kedai, kata Fazil kepada Rahman dan Abdul. Maknanya dia mengajak ketiga-tiganya sekali. Mereka semua pergi ke kedai. Jelas? Jelas. Baik. Okey, seterusnya kita ke ganti nama diri kedua. Orang yang dilawan bercakap. Okey, orang yang dilawan bercakap. Mana tadi yang pertama kita bercakap, sekarang ni kita bercakap dengan siapa? Dengan siapa kita bercakap? Itu ganti nama diri kedua. Okey, yang pertama kita beri contoh. Kamu. Saya ganti nama diri pertama, diri kedua, kamu. Orang yang cikgu lawan bercakap, kamu. Kamu biasa kita gunakan untuk rakan-rakan sebaya, orang-orang yang rapat dengan kita. Kita menggunakan perkataan kamu. Contohnya, kamu kena siapkan kerja ini secepat mungkin. Yang satu arahannya yang diberikan. Perkataan kedua adalah anda. Anda biasa kita gunakan apabila tidak berdepan. Dia duduk jauh daripada kita. Dan kita berhubung dengannya menggunakan surat. Menggunakan surat. Saya harap anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Tetapi kalau dalam sistem telekomunikasi sekarang ini, kita menggunakan telefon bimbit dan sebagainya, jarang kita menggunakan perkataan anda. Jadi jelas ya, anda digunakan untuk orang yang kita hormati ataupun orang yang sebaya, tetapi tidak berhadapan dengan kita, mereka berada jauh dan kita berurusan dengan surat sahaja. Seterusnya, kalau tadi kita ada aku untuk ganti nama diri pertama, dalam ganti nama diri kedua juga ada perkataan engkau. Engkau untuk tunggal ya, seorang. Digunakan untuk kawan-kawan yang rapat, yang sebaya dengan kita, dan juga untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Ya. Seperti mana yang cikgu bacakan awal tadi ya. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapa.
menggunakan ganti nama engkau di situ. Seterusnya, kalian. Kalian adalah ganti nama diri kedua yang digunakan untuk menyapa rakan-rakan sebaya ataupun orang-orang bawahan ataupun orang-orang kebanyakan. Contoh ayat, kalian mesti menyelesaikan tugasan ini pada hari ini juga. Okey. Makna kalian ini khusus untuk bentuk jamak ramai. Seorang kita jarang gunakan kalian. Ya, dia lebih daripada seorang. Kalau dalam ganti nama diri pertama seperti tadi, untuk tuanku bahasa istana dia menggunakan beta. Untuk sultan ya, dia menggunakan beta. Tetapi kalau seorang rakyat biasa, seorang bendahara, seorang menteri ataupun laksamana dan sebagainya bertemu dengan sultan, mereka akan membahasakan diri mereka sebagai patih, dan dilawan bercakap dengan sultan itu, mereka akan menyebut tuanku. Ampun tuanku. Ya, kalau beta untuk sultan yang bercakap, tetapi kalau orang yang bercakap dengan sultan, mereka akan menggunakan ganti nama tuanku untuk sultan ataupun raja. Okey, selesai ganti nama diri yang kedua, kita pergi kepada ganti nama diri ketiga. Ganti nama diri ketiga, kita bercakap. Kita sebagai ganti nama diri pertama, kamu yang mendengar sebagai ganti nama diri kedua, tetapi kita berbicara, kita bersembang, kita bercerita tentang orang yang ketiga. Ganti nama diri ketiga. Contohnya kita lihat ya. Dia tunggal, seorang dia. Dia jauh. Dia tak dengar pun apa yang kita sembangkan. Ya. Okey. Siapakah dia itu? Tanya Aminah kepada Asma. Adakah si dia itu tahu? Dia tak tahu. Jadi dia jauh daripada ganti nama orang yang menggunakan ganti nama diri pertama dan kedua. Untuk tunggal, dia. Tetapi kalau mereka banyak. Mereka sedang membersihkan kawasan sekolah. Mereka umum. Tetapi orang yang sedang membersihkan kawasan sekolah itu tak tahu pun yang kita sedang bercakap tentang diri mereka. Sebab mereka adalah ganti nama diri yang ketiga dalam bentuk jamak. Okey, beliau ini seringkali anak-anak salah tulis. Beliau ini kita gunakan untuk yang kita hormati, untuk orang yang lebih tua ataupun untuk orang yang kita hormati. Contoh, beliau ialah seorang pegawai polis. Beliau tak bolehlah kita gunakan untuk murid-murid sekolah dan sebagainya. Ismail tidak pergi ke sekolah. Beliau demam. Tak boleh gunakan beliau di situ. Ataupun kita menggunakan ganti nama diri ketiga beliau ini untuk orang-orang yang orang salah ya. Banduan itu dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Beliau didapati bersalah kerana mengedar dadah. Tak boleh guna beliau. Kena ganti apa? Ganti nama dia. Okey, cikgu rasa dah jelas apa yang cikgu terangkan hari ini. Dan apa kata kalau sama-sama kita jawab soalan-soalan kuis yang telah cikgu sediakan di ruangan komen di bawah video ini. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.